Akhirnya terbongkar kes individu OKU yang disepak, diterajang, diheret tanpa belas kasihan oleh walaun-walauntin. Sanggup mereka melakukan seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya nak memberikan sedikit pencerahan dan pendedahan kepada anda semua. Kenapa perkara ini berlaku? Rupa-rupanya sahabat semua, ini adalah satu sabotaj yang mungkin sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak berperikamanusiaan. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti pendedahan panas ini. Jadi ini dia, mangsa di Belasa di Pasar Tani buka cerita, rupanya motor kena tendang sebelum jatuh dan melanggar sebuah gerai. So itu yang berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi nampaknya ini adalah satu sabotaj yang sengaja dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Jadi lelaki yang dipukul di Pasar Tani Padang Astaka, Cukai Kemaman di Terengganu bulan lalu mendedakan apa yang berlaku kepadanya sehingga terlanggar gerai mie goreng dan dibelasa orang ramai. Menurut Ahmad Nur Al Faizan, insiden itu bermula selepas motosikal yang ditunggangnya ditendang oleh seorang individu yang tidak diketahui siapa. Ahmad Nur merupakan orang kelainan upaya OKU, ya, kategori ketidakupayaan mental. Katanya sebelum kejadian, dia melalui kawasan itu untuk menghantar nasi minyak yang dikirim seorang rakannya. Katanya, saya menunggang motosikal meninjau jualan peniaga di situ, dan ketika pusingan kali ketiga, tiba-tiba ada orang tendang motosikal saya dari belakang. Ketika terjatuh, saya dipukul, ditendang, diheret dengan teruk. Dan sampai hari ini, saya masih tertanya-tanya mengapa mereka memukul saya sebegitu rupa. Katanya memetik harian Metro hari ini. Sebelum ini, tular video di media sosial memaparkan laki OKU dipukul beberapa individu dalam kejadian di Pasar Tani Padang Astaka Cukai Terengganu. Mangsa dilihat diheret di atas jalan serta ditendang di bahagian badan dan kepala mengakibatkan kecederaan pada muka. Selain itu, polis menerima laporan berhubung insiden itu dan siasatan kini sedang dijalankan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Bercerita lanjut, katanya selain dipukul, paling sedih dia terbayang saat mukanya dihumban atas mie goreng di atas jalan. Ahmad Nur Al Faizan berkata, ketika dipukul dia beberapa kali merayu kesakitan akibat dipukul dan memohon maaf, serta memberitahu ingin menggantikan kerugian peniaga mie goreng itu. Namun, rayuan tidak diendahkan dan dia terus dipukul, disepak, diterajang dengan teruk. Ketika dihumban ke atas mie goreng yang tumpah atas jalan itu, saya menahan nafas dan cuba menahan muka saya dengan tangan karena pedih terkena mie goreng sebelum seorang individu curah mie goreng atas kepala saya, katanya. Wow. Di mana sikap perikemanusiaan mereka, sahabat semua? Inilah sikap binatang, ya, yang ada pada mereka, yang tidak mempunyai tamadun, berfikiran seperti masyarakat masa kuno dulu. Sangat-sangat memalukan. Kejadian ini berlaku di tempat negeri yang dipimpin oleh negeri PAS, sahabat-sahabat semua. Ya, tapi inilah yang berlaku. Apabila hilang pertimbangan, mereka menganggap mereka lebih besar daripada undang-undang. Mereka melakukan perkara sebegitu rupa. Satu yang amat-amat memalukan kita. Dan saya harap, ya, bagi saya, pandangan saya, individu-individu yang bersikap kebinatangan ini harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Dan kita harapkan, ya, mereka disumbat ke penjara, mungkin untuk diberikan pengajaran, karena mereka menganggap mereka lebih besar daripada undang-undang. Karena itulah mereka melakukan perkara terkutuk, perkara yang tidak berperikamanusiaan seperti ini. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen, ya, di dalam ruangan komen. Jadi untuk perkara kedua, apa yang ingin saya kongsikan adalah kenyataan terkini dan jaminan terkini yang diberikan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila beliau menyatakan bahawa segenap lapisan masyarakat akan nikmati hasil ekonomi negara. Itu adalah jaminan
yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, ya, yang mana kerajaan katanya akan mengagihkan, memastikan dan agihan hasil ekonomi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara meliputi segenap lapisan masyarakat. Tambahnya, seluruh jentera kerajaan Madani akan memastikan kek ekonomi ini digunakan untuk pembangunan negara meliputi segenap lapisan masyarakat, termasuk pekebun kecil, petani, nelayan, dan pemain industri pertanian serta rantaian bekalan makanan negara. Kata Anwar yang juga Menteri Kewangan menerusi hantaran di sosial media di Facebook hari ini. Beliau berkata demikian sebagai menjunjung kasih titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-15 bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negara di Kuala Lumpur hari ini. Pada istiadat itu, Sultan Ibrahim menitahkan agar kerajaan terus membantu pekebun kecil, peniaga, peternak dan nelayan selain proaktif memperkasa sektor pertanian, komoditi dan rangkaian bekalan makanan. Jadi Anwar berkata titah Sultan Ibrahim itu jelas menzahirkan keprihatinan Sri Paduka Baginda terhadap usaha untuk memastikan pentadbiran kerajaan berjalan lancar dan terus membawa masuk pelbagai peluang pelaburan agar kemajuan ekonomi negara dapat dinikmati dan dimanfaat oleh rakyat. Katanya, tuanku dalam titah menyentuh kepentingan pengguna pakai teknologi tinggi dan terkini daripada aspek digitalisasi dan keselamatan cyber, katanya. Jadi Perdana Menteri berkata, penggunaan teknologi terkini itu akan membawa kepada revolusi sistem penyampaian dan perkhidmatan kerajaan yang lebih baik apabila diselesai dinaik taraf sepenuhnya. Jadi memanjatkan doa dan harapan semoga bumi bertua Malaysia kekal aman makmur dan berdaya saing berpanjangan di bawah pemerintahan tuanku, katanya. Anwar turut menjunjung kasih atas kesediaan yang di Pertuan Agong mencemarduli menyempurnakan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen yang ke-15 hari ini. Dan saya masih ingat, ya, kerana saya menonton bersama-sama ketika titah diraja, Baginda menyatakan supaya mengingatkan, ya, ahli-ahli parlimen daripada kerajaan maupun pembangkang PAS Bersatu Perikatan Nasional supaya jangan menjadikan parlimen itu tempat untuk berpolitik, menfitnah dan juga maki hamun. Kerana apa sahabat semua? Yang kita nampak yang seringkali maki hamun, menfitnah, menunggang isu bangsa di dalam parlimen ini adalah ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Ya, mereka menggunakan dewan itu untuk berpolitik, untuk menghasut, untuk menunggang isu bangsa dan agama. Itu realitinya. Ya, jadi kita sebagai rakyat kita sangat bersetuju dengan titah diraja agar tindakan tegas kepada mereka-mereka yang terus-menerus membuat fitnah dan juga menghasut ini. Jadi kerajaan harus bertindak adil. Ini peringatan yang telah diberikan oleh yang di Pertuan Agong. Jadi kita harapkan kerajaan dapat bertindak dengan sebaiknya. Jadi itu dia sahabat semua, dua perkembangan yang menarik untuk saya kongsikan. Akhirnya terbongkar kes individu OKU yang disepak, diterajang, diheret oleh Walaun-Walauntit. Rupa-rupanya itu adalah satu sabotaj, ya, apabila beliau bukannya sengaja, ya, untuk melanggar gerai itu, tapi motor beliau itu ditendang oleh seseorang individu. Akhirnya karena ditendang melanggar gerai tersebut, akhirnya disepak, diterajang, diheret oleh para Walaun-Walauntit yang tidak berperikemanusiaan, yang berfikiran seperti binatang. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.